Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar perutusan tahniah bersempena dengan pengisytiharan Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-17. Sektor minyak dan gas perlu mengguna pakai amalan mampan dan mengadaptasi teknologi baharu bagi memenuhi permintaan semasa. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Takzim bersempena dengan pengisytiharan baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-17. Di dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyampaikan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim atas pengisytiharan baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-17. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menzahirkan kegembiraan terhadap ikatan persaudaraan yang erat dan mesra yang sekian lama terjalin di antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia serta kerjasama dua hala yang aktif merangkumi pelbagai bidang berkepentingan bersama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya yakin di bawah kepimpinan baginda, hubungan yang bermakna ini akan terus dipupuk dan diperkukuhkan lagi demi kemanfaatan dan kesejahteraan rakyat kedua-dua buah negara. Pada mengakhiri titah perutusan tersebut, baginda beserta Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah serta kerabat diraja sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sektor minyak dan gas perlu berkembang dan berinovasi untuk memenuhi permintaan semasa termasuk menggabungkan amalan mampan, mengadaptasi teknologi baharu dan mempelbagaikan portfolio tenaga. Berucam semasa Forum Tenaga Petroleum, Naib Chancellor UBD juga menekankan kepentingannya untuk mencari penyelesaian yang berdaya maju dari segi ekonomi dan alam sekitar yang mapan. Forum selama sehari itu diadakan pagi tadi di Dewan Chancellor UBD. Semasa forum, Dr. Hazri bin Haji Kifli juga mengongsikan aktiviti penyelidikan yang dijalankan oleh UBD adalah sejajar dengan sektor tenaga untuk menggabungkan idea baharu dan teknologi untuk industri tenaga mapan bagi masa hadapan. Forum merupakan kerjasama dengan institusi pengajian tinggi untuk mempamerkan kajian teknikal dan teknologi terkini yang digunakan dalam kejuruteraan petroleum dan geosains yang menyumbang kepada penerokaan dan pengeluaran hidrokarbon yang selamat. If you follow the news, what you'll see is that after years of record growth, Universiti Brunei Darussalam mencatat satu lagi sejarah dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Institut Perubatan Biodiversiti Singhal Duke NUS bagi menubuhkan makmal bersama Genomic Biodiversity di UBD. Majlis penandatanganan perjanjian diadakan di Pusat Kanser Kebangsaan Republik Singapura.
Mewakili UBD, Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD, manakala Profesor Ivy Ang, Ketua Kumpulan Pegawai Eksekutif SingHealth, menandatangani bagi pihak SingHealth. Perjanjian kerjasama ini merupakan salah satu inisiatif bersama Institut Penyelidikan Biodiversiti dan Alam Sekitar IBER, UBD dan BDMED. IBER ialah sebuah institut penyelidikan UBD yang terlibat secara aktif dalam penyelidikan ekologi tropika, pemuliharaan biodiversiti, kajian ekosistem dan penyelidikan gunaan. Ruang niaga projek tunas daerah Temburong boleh menjadi platform bagi pengusaha mengetengahkan produk hasil tempatan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Ruang niaga projek tunas daerah Temburong yang terletak di bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan Pekan Bangar dirasmikan pagi tadi yang boleh menjadi satu platform bagi pengusaha tempatan untuk mengetengahkan lagi produk-produk tempatan. Perasmiannya disempurnakan oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 13 pengusaha ikut serta di ruang niaga projek tunas yang terdiri daripada peserta-peserta terpilih dalam skim pemerkasaan dan pembangunan keusahawanan khas Bank Islam Brunei Darussalam BIBD Seed, pengusaha 1K1P dan pengusaha tempatan. Orang ramai boleh mengunjungi ruang niaga setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang. Kami melihat akan hadapan ia akan berkembang. So, kalaunya sudah orang Temburong ini dapat Ketani cover, Ketani boleh membukakan atau memberi peluang kepada peniaga-peniaga, pengusaha-pengusaha yang lain yang terdiri pada daerah-daerah lain asal saja ia memenuhi piawaian ataupun standard yang ditetapkan oleh projek tunas tersebut. Ia amat baiklah juga untuk bagi peniaga-peniaga, pengusaha-pengusaha di daerah Temburong dan diadakan di ruang legarannya. Memang juga amat persesuaian sedikit. Tinggal lagi, ia ramai kan di sini macam ada kalau hari-hari anulah, orang office hours itulah. Memang ia macam orang sesuai juga lah barangkali. Jadi pun untuk menyenangkan kami menghantar juga kami punya produk-produk ketampatan. Minda Youth Movement dengan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA pagi tadi menganjurkan program Halal Lifestyle for All. Program yang dikendalikan bersama oleh Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Blain dan disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Belait itu diadakan bersempena dengan kempen Hari Bertindak. Program menyasarkan masyarakat awam, peniaga kecil-kecilan, pengusaha tempatan serta mereka yang berminat berkecimpung dalam dunia perniagaan. Ia juga bertujuan memberi peluang kepada peniaga serta pengusaha untuk mendapatkan maklumat yang relevan bagi memudahkan mereka dalam menaik taraf kualiti produk di samping memberi kesedaran mengenai produk halal dan haram. Antara yang hadir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Pendidik mengadakan majlis penutupan dan penyampaian sijil program induksi untuk para tenaga pengajar baharu. Majlis berlangsung petang tadi di salah sebuah pusat membeli belah di Brakas. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. 125 peserta menghadiri program yang berlangsung selama 5 hari itu. Setiap apa yang diketengahkan dan juga diberikan kepada kami, ia menjadi untuk mempersiapkan diri kami dari segi fizikal dan mental sebagai menghadapi kerjaya sebagai seorang pendidik. We learn how to engage our students through activities. We learn the do's and don'ts of becoming a teacher.
and then we learn how to become better teachers ourselves for the future. Salah satunya adalah seperti how to make the orang pembelajaran itu lagi efisien dengan beberapa teknik-teknik yang dikongsikan untuk sama-sama mencapai wawasan 2035 itu. Kepentingan sembahyang serta pendekatan atau tanggungjawab ibu bapa dalam pendidikan anak antara yang disentuh semasa halaqah bimbingan da'i ke-67 dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamia melalui bahagian penyebaran dakwah ceramah acara berlangsung pagi tadi di Pusat Dakwah Islamia. Hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamia. Halaqah yang dihadiri oleh 130 peserta ini dihasran akan dapat mencapai objektif dan sasaran iaitu bagi memberi ilmu pengetahuan, berkongsi isu dan bertukar-tukar fikiran. Daripada pensyarah-pensyarah kubu itu sendiri dan sebahagiannya adalah pensyarah luar. Pameran Vibe ke-15 anjuran Kolej Pengajian Siswaza Antarabangsa IGS bertujuan mempamerkan karya pelajar kolej berkenaan menerusi pelbagai konsep interaktif, kreatif dan keusahawanan. Acara yang akan berlangsung selama 4 hari itu diadakan di kolej berkenaan di QLab. Objektif utama acara antaranya menyediakan platform yang mempamerkan karya induk pelajar tahun akhir daripada semua fakulti sebagai salah satu portfolio pencapaian pelajar kolej dan mendedahkan kemahiran profesional kreatif pelajar. Dengan tema berinspirasikan retro, pameran Vibe ke-15 menampilkan paparan interaktif sambil melibatkan masyarakat tempatan untuk mengiktiraf dan menyokong aspek pendidikan dalam pameran ini. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengongsikan maklumat peribadi dan kewangan dengan pihak yang tidak dikenali melalui dalam talian dan memastikan kesahihannya terlebih dahulu sebelum menekan pautan yang diterima melalui SMS, aplikasi-aplikasi telefon pintar dan media sosial. Jabatan Perkhidmatan Pos JPP Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengingatkan perkara tersebut selepas menerima aduan daripada pelanggan hari ini berhubung dengan teks Perkhidmatan Pos Brunei tiada alamat dalam maklumat penghantaran, jadi pakej anda tidak boleh dihantar dan maklumat anda salah. Bungkusan tidak boleh dihantar yang diterima melalui pesanan ringkas. Orang ramai juga disaran untuk menggunakan laman sesawang rasmi kerajaan bagi urusan yang melibatkan perkongsian maklumat peribadi. Sebarang aduan mengenai kegiatan penipuan dalam talian, hubungi Brusen di talian 24580001 atau email ke reporting@brusen.org.bn. Tabung Amanah Pekerja TAP Kelmarin mengadakan program menyusur kampung. Diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Bukit Mukim Ukong Daerah Tutong. Program merupakan usaha berterusan TAP untuk meningkatkan kefahaman orang ramai mengenai manfaat di bawah skim persaraan kebangsaan SPK. Program memfokuskan kepada pemberian manfaat-manfaat SPK untuk ahli-ahli yang bekerja sendiri dan ahli SPK Gold yang berumur 60 tahun ke atas di sekitar daerah tersebut. Program menyusur kampung ini akan dilaratkan ke daerah lain di sepanjang tahun 2024. Bagi memastikan setiap pekerja mempunyai simpanan persaraan, Tabung Amanah Pekerja TAP melalui audit penguatkuasaan telah membuat lawatan ke premis-premis perniagaan di sekitar Kampung QLab. 51 premis diperiksa semasa lawatan tersebut. Hasil tinjauan TAP, terdapat majikan yang gagal mendaftar dan mencarumkan 14 pekerja tempatan yang memenuhi pensyaratan ke skim persaraan kebangsaan
SPK. TAP dalam siaran akhbarnya menegaskan setiap majikan perlu bertanggungjawab dalam mendaftarkan dan membayar caruman SPK bagi pekerja-pekerja yang layak, iaitu terdiri daripada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang mencukupi syarat. Ini termasuklah pekerja sementara, berkontrak, bergaji hari dan pekerja di dalam tempoh percubaan. Di bawah bab 35-1 Perintah Skim Persaraan Kebangsaan 2023, jika sabit kesalahan, majikan boleh didenda tidak kurang dari RM3,000 bagi kesalahan pertama dan tidak lebih dari RM10,000 bagi kesalahan kedua dan seterusnya. Orang ramai khususnya pemilik-pemilik perniagaan dan perusahaan disaran untuk mematuhi undang-undang perancangan dengan mendapatkan kebenaran perancangan bagi setiap kemajuan dan penggunaan tanah. Saranan itu dikeluarkan selepas pihak otoriti perancang Jabatan Perancang Bandar dan Desa menjalankan operasi kemas di Mukim Sengkurong baru-baru ini. Hasil operasi tersebut, 10 syarikat dikeluarkan surat amaran. Dari jumlah tersebut, 8 syarikat telah menyelaraskan kegiatan serta kemajuan, manakala 2 syarikat gagal menyelaraskan kesemua kegiatan dan kemajuan yang pernah diberikan amaran oleh pihak otoriti perancang dan dikenakan kompaun di bawah Peraturan Perancangan Bandar dan Desa Komposisi Kesalahan 2018. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh syarikat-syarikat berkenaan adalah meletakkan, menggunakan, menghalang, mempamerkan barang-barang di kawasan petang letak kenderaan, kawasan kaki lima dan kawasan lanskap di premis perniagaan di tempat syarikat-syarikat berkenaan beroperasi.